Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内弟兄姐妹们，早上好，平安。 Mana lambaian tangannya, selamat pagi. 请你们挥挥手，早上好。 Tadinya saya mau pakai kemeja warna ungu seperti tahun lalu. 我开始今天本来要穿这个紫色的衣服，就像去年一样。 Ya, karena memang masa Advent itu kan identik dengan warna ungu sebetulnya. 因为这个降临期就是与这紫色有关系， Tapi saya takut dikira Bishop Metodis, saudara-saudara. 但是我怕你们误会于我是卫理公会的这个会度。 Ya, selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. 我们已经进入了这个降临的第一个主日。 Saudara, judul khotbah pada pagi hari ini adalah adakah tempat baginya? 今天我们讲到的主题就是你有为他预备地方吗？ Tadi ayat Alkitabnya sudah dibaca. 刚才经文已经念了这个经文， Tetapi mari saya ajak kita untuk membacanya lagi. 我们一起再念一遍。 Ya, saya akan memberi ibu penterjemah ya membaca dalam bahasa Mandarin saja. Nah, saudara-saudara yang berbahasa Indonesia tinggal melihat di screen. 你们在屏幕上可以看到印尼语的，我们就用中文来念。当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候头一次行报名上册之事。众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布抱起来放在马槽里，因为客店里没有地方。 Saudara-saudara, judul khotbah kita diambil dari ayat yang ke-7. 我们今天的主题是来自第七节。 Karena di ayat itu ada penggambaran bahwa Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat di 因为那 Bethlehem. 里形容就是约瑟与玛利亚他们在伯利恒的时候，就是客店已经没有地方了。 Saudara-saudara, kisah ini sering diangkat dalam drama di gereja-gereja. 这个第七节的这个经节，时常在教会的一个这个剧集里面时常有上演。 Saya ingat waktu saya masih sekolah minggu, saya pun bahkan menjadi salah satu pemeran di drama ini. 当我还在主日学的时候，我甚至就是成为里面剧集里的一员。 Lumayan saudara, saya dapat peran Yusuf waktu itu. 当时我扮演的角色就是扮演约瑟。 Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah drama yang sangat populer di mana Yusuf dan Maria ke Bethlehem lalu ditolak oleh para pemilik penginapan. 这个剧情里面就是帮约瑟和玛利亚来到客店的时候被拒绝，那个是很一般的一个剧集里面都出现的画面。 Dan ini menggambarkan pandangan yang populer. 这是很有特色的一个很普通、很出名的一个画面。 Bahwa Yusuf dan Maria ketika sampai di Bethlehem memang ditolak oleh para pemilik penginapan. 是当他们来到伯利恒的时候，被这个店主拒绝了。 Tetapi benarkah demikian, saudara-saudara? 但是事实是这样的吗？ Nah, izinkan saya memakai waktu kurang lebih 5-10 menit untuk meluruskan tentang hal ini. 容许我用10到10分钟的时间来就是纠正这个事实。 Tentu cerita ini ada sisi-sisi benarnya. 当然，这个故事是有正确的一面。 Mereka memang tidak dapat tempat untuk tinggal. 他们确实没有地方居住， Karena saat itu saudara-saudara kota Bethlehem sedang penuh dengan banyak orang. 因为当时伯利恒城来了许多的人， Ada sensus. 因为那里有人口普查。 Nah, saudara-saudara, jadi bayangkan penuh sesak dan memang semua tempat-tempat tinggal itu sudah terisi. 因为那有许多这个可以居留的地方已经有很多人了。 Tetapi yang menarik kalau kita membaca secara teliti Lukas pasal 2 tadi. 如果我们仔细的研究，就是路加福音第2章， Sebetulnya tidak ada sedikit pun kalimat yang mengatakan mereka ditolak, betul nggak?
但是我们仔细读的时候，我们没有看到一点意象，就表明约瑟与玛利亚被拒绝。 Dan hal ini akan menjadi lebih jelas kalau kita membaca di dalam bahasa asli, bahasa Yunani. 如果我们看原文，就是希腊文里面这个用的词，就大家都会明白了不同的词汇。 Nah, kata penginapan di dalam Lukas pasal 2 ayat 7在2章7节里面所谓的客店， itu memakai sebuah istilah yang khusus, kataluma. 就是里面希腊文的所用的那个词就是 kataluma。 Nah, apa itu kataluma? 到底 kataluma 是什么意思呢？ Kataluma adalah ruangan utama dari sebuah rumah pribadi. kataluma 指的是私人住宅的一个大厅。 Nah, kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 34 misalnya. 如果你看10章37节路加福音， Ini adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. 这是一个好撒玛利亚人的一个比喻。 Dan di situ juga muncul kata yang sama, penginapan. 那里出现的字也是一个好像客店之类的字， Tetapi di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, memakai istilah yang berbeda. 但是在希腊文里面所形容的那个词不同， Yaitu pandokeion. 那就是希腊文所谓的 pandokeon。 Nah, dari situ saudara muncul di dalam bahasa Arab, kemudian juga di dalam bahasa Indonesia, pondokan. 就是我们印尼语 bondokan 是从这个希腊文，阿拉伯语也是从这里就是形成的。 Nah, kalau pandokeion itu adalah tempat penginapan komersial. bondokeon 指的就是一个商业化的一个客栈， Itu sebabnya di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, 因此在这个好撒玛利亚人的一个比喻里面， ketika dia membawa si orang Yahudi yang babak belur itu, 当他扶着一个伤痕累累的犹太人， menaruhnya ke dalam pandokeion, penginapan, 把他带到那个 pandokeon 里面的这个客栈， orang Samaria itu menaruh juga sejumlah uang, betul nggak? Ingat 他 nggak? 也留下一些银子。 Jadi saudara-saudara, walaupun di dalam bahasa Indonesia memakai kata yang sama, 虽然在印尼语圣经里面使用的这个字是一样的， tetapi menjadi sangat jelas di dalam bahasa aslinya ini dua macam tempat yang berbeda. 但是在原文里面这两个是不同的地方。 Ya, sebetulnya tidak bisa juga terlalu menyalahkan diri kita. 我们也不能就是怪自己， Karena memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga menggunakan istilah yang sama. 因为在印尼语版本使用的这词汇是一样的。 Saya juga cek dalam Alkitab bahasa Inggris, ya banyak memakai kata inn, itu penginapan komersial. 就是在英文版的圣经也是如此，就是所谓的写的就是客栈。 Ya, kecuali NIV. Kalau NIV tidak pakai kata inn, tetapi guest room. 但是在新圣经新文经版呢，里面写的是一个旅客的一个房间。 Dan ternyata di dalam bahasa Mandarin juga pakai kata penginapan. 在中文版圣经也是用这个客栈。 Jadi kalau saudara-saudara di gereja ini sudah menyiapkan drama Yusuf Maria ditolak oleh penginapan, 要是你们已经预备好这个圣诞节的一个剧本的话呢，你们使用的是什么呢？ ya udah dah nggak apa-apa deh. 如果你们已经所讲的就是客栈的话，那也没关系。 Nah, saudara coba kita lihat yuk di screen berikut ini. 我们看下一个荧幕， Nah, ini adalah gambaran dari rumah pribadi pada zaman itu. 这是一个典型犹太人典型的一个私宅。 Jadi rumah orang Yahudi pada zaman itu saudara sangat sederhana, beda dengan rumah kita saat ini. 当时犹太人的这个私宅呢，与我们现代的是有不同。 Mereka memiliki beberapa hanya 2-3 ruangan. 他们只有2-3个房间。 Nah, kalau saudara memasuki rumah orang Yahudi, 当你们进入犹太人的房子的时候， pertama kali yang saudara akan jumpai itu adalah tempat di mana hewan-hewan ditaruh. 你会看到这一个就是动物出生的一个居所。 Ya, saudara bisa lihat di gambar itu ada keledai, ada domba. 你们可以看到那些有驴有马。 Nah, kemudian saudara
masuk terus ke dalam, saudara naik tangga sedikit, baru disitulah ada ruang utama yang dalam bahasa aslinya kataluma. 那么你再上几个台阶，你就会看到一个大厅，就是所谓的卡塔鲁玛。 Jadi saudara-saudara, kesimpulannya Yusuf dan Maria itu sebetulnya tidak ditolak oleh penginapan komersial. 事实上，玛利亚与约瑟呢，并不是被客栈的主人拒绝。 Yusuf Maria ingin menginap di rumah biasa, rumah orang Yahudi. 他们只是要借宿在一个犹太人平民的家。 Dan ada satu penelitian lain yang juga meneguhkan hal ini. 有一个这个说法也是见证了这个事实。 Kemungkinan sangat besar kota Bethlehem tidak punya penginapan komersil. 很有可能伯利恒根本就没有客栈。 Bethlehem saat itu saudara tidak disebut kota sebetulnya, lebih patut disebut desa. 其实伯利恒并不是一个城市，乃是一个小村庄。 Penduduknya pada zaman Yesus hanya 300 sampai 600 orang. 耶稣的时代，当时的居民只不过到300到600人之间， Luasnya hanya 2 sampai 3 hektar. 面积只有2-3公顷， Setengah lapangan banteng. 就是等于是半个公牛场。 Dari ujung ke ujung ya Bethlehem itu hanya 300 meter. 前后不超过300米， Dan mungkin hanya terdiri 60 sampai 70 rumah. 或许有可能他们那边只有60到70间房屋， Bethlehem itu adalah desa 那是一个村庄， dan tidak ada penginapan komersil di situ. 并没有商业的那个客栈。 Dan kesimpulan yang kedua, sekali lagi saudara, Yusuf Maria tidak ditolak karena mereka miskin. 第二个总结呢，就是他们并不是因为贫穷而被拒绝， Karena itu gambaran banyak drama-drama Natal juga. 因为当时这个圣诞节的话剧里面也有描述到，似乎玛利亚和约瑟很穷。 Saudara, di dalam budaya Timur Tengah pada saat itu tidak mungkin seseorang itu menolak orang lain yang ingin menginap di rumahnya. 在中东文化，当时的中东文化里面，他们犹太人那个没有拒绝人住在他家的一个习惯。 Pada zaman itu saudara, ketika seseorang melakukan perjalanan yang jauh, 当个时代，如果有人就是旅程一个很远的一个远程的话， lalu tiba malam, 当夜深到来， mereka harus tidur. 他们必须住宿。 Nah, kebiasaan pada zaman itu saudara-saudara, mereka akan mengetuk pintu rumah siapapun dan minta izin untuk nginap di situ. 他们有一个习惯，就是等他们到了一个城市的，他们就会敲这个人民的这个住家，就是希望可以给他们留宿。 Dan budaya pada masa itu saudara, pemilik rumah harus mempersilahkan orang tersebut masuk dan tidur di rumahnya. 他们的文化就是屋主必须要接受这些陌生人来到他们家里住宿。 Kalau sampai seorang pemilik rumah menolak seseorang ingin nginap di rumahnya, maka itu akan mempermalukan seluruh kampung atau desa dia. 如果有这个居民呢，他们拒绝接受那些陌生人留宿的话，那就给他们的村庄带来一个羞辱。 Seorang penulis buku bernama Kenneth E. Bailey. 有一个这个学者叫做 Kenneth Bailey， Saudara, dia pernah tinggal di wilayah Palestina Timur Tengah selama 40 tahun. 他曾经在中东里面居住了将近40年。 Dan dia menulis sebuah buku. 他写了一本书， Di bab pertamanya dia membahas secara khusus konteks dari Lukas pasal 2. 在他第一段的书本里面，就是专门为这个路加福音第2章写的。 Dan dia mengatakan keluarga kudus melakukan perjalanan ke Bethlehem di mana mereka diterima di sebuah rumah pribadi. 就是圣家族来到一个伯利恒城，就是被一个居民收留了。 Mengapa mereka tidak diundang ke ruangan utama atau kataluma? 他们为什么没有被邀请到大厅里面，就是卡塔鲁玛呢？ Jawabannya adalah bahwa sudah diisi oleh tamu lain. 答案就是他已经有客人在那住了。 Anak itu yaitu Yesus lahir di lingkungan biasa sebuah rumah petani. 就是那圣婴，就是耶稣出生在平民农家里。
Dan sesungguhnya tidak ada pemilik penginapan yang kejam. 其实并没有残酷无情的客店主。 Maka semoga clear bagi kita. 希望你们可以清楚明白， Yusuf Maria tidak mendapat tempat utama di rumah pribadi karena penuh. 约瑟与玛利亚并没有可以住在那个嘎达路马这个大厅里面。 Ruangan yang masih kosong itu adalah yang bawah, yang tadi saudara lihat di gambar, tempat hewan-hewan ditaruh. 唯独就是这个出生的居所，就是有位置， Dan disitulah bayi Yesus dilahirkan. 因此耶稣就诞生在马槽里。 Terlepas dari teori-teori yang mungkin berbeda ini saudara-saudara. 尽管这个有不同的那个理论， Tetapi ada satu kebenaran yang pasti. 但是有一个真实的一个真理， Dan inilah yang kita sama-sama akan renungkan. 就是今天我们要讨论的、思考的。 Bahwa Allah tidak pernah menunggu tempat atau keadaan yang sempurna untuk hadir. 就是上帝从不等到舒适或完美的地方才出现。 Allah yang maha tinggi itu tidak menunggu hotel bintang 5 terbuka buat dia. 上帝从不等待5星级酒店为他敞开， Dia tidak menanti karpet merah digelar terlebih dahulu. 他也不等待红的地毯为他铺， Dia tidak menanti istana megah. 他也不等待这个宏伟的宫殿。 Palungan dan kandang hewan sesungguhnya adalah tempat yang sangat-sangat tidak layak bagi siapapun untuk dilahirkan. 马槽其实并不是一个谁都不想就是出生在马槽里， Apalagi bagi Sang Putra Allah. 更何况那是上帝的儿子。 Saudara, Allah kita adalah Allah yang selalu hadir di tempat yang tidak sempurna. 弟兄姐妹们，我们的上帝往往在一个不完美的地方出现， Dan itu bukan hanya ketika dia lahir di Palungan Bethlehem. 不仅是他出生在马槽伯利恒的马槽里， Yesus hadir di tengah badai dalam perahu bersama muridnya. 他在暴风雨中与门徒们同乘一个小船， Yesus hadir di kuburan untuk membebaskan orang kerasukan. 他在坟墓前也释放了被鬼附身的人， Yesus hadir di rumah orang berdosa seperti Zakheus. 他在罪人撒该的家中， Yesus hadir di Samaria yang waktu itu menjadi musuh dari orang Yahudi. 他也曾在撒玛利亚被犹太人视为敌的城市出现。 Yesus hadir di Taman Getsemani di tengah pergumulan dan kesepian. 耶稣在克西马尼园孤独与挣扎中显现， Dan puncaknya Yesus hadir di Bukit Golgota, tempat kehinaan dan kematian. 直到巅峰在各个他山上蒙羞致死。 Dan sesungguhnya Allah yang sempurna itu mau hadir untuk memulihkan yang rusak, hina dan kotor. 完美的上帝愿意恢复那败坏、卑微、污秽的人。 Yesus hadir di tempat-tempat itu saudara-saudara bukan sekedar mau observasi. 耶稣来到这些地方，并不是只是来观看。 Yesus hadir di tempat-tempat itu karena dia tahu disitulah ada orang-orang yang dia harus tolong. 因为他知道，只有那些地方需要被他拯救的人。 Yesus melayani wanita pezina, 他不是那个行淫的妇 orang 人， sakit kusta, 转患麻风病的、 pemungut cukai, 税吏、 perempuan dengan pendarahan, 患血肉病的女人、 murid-murid yang berkhianat, 背叛他的门徒， dan bahkan prajurit yang menyalibkan dia. 甚至钉他的士兵。 Nah saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, 如果我们跟这个新约圣经来比较一下， di dalam perjanjian lama sesuatu yang tidak najis ketika bersentuhan dengan yang najis, maka yang tidak najis menjadi najis. 就是一个污秽的东西，要是碰到干净的东西，那么那些干净的、洁净的也是变成污秽。 Dalam perjanjian lama kenajisan itu menular. 在这个旧约圣经里面，所以这个污秽是会传染的。 Ya, itu seperti agama-agama tertentu kalau saudara tahu ya, setelah mereka melakukan ritual penyucian, mereka nggak boleh kesentuh orang lain.
就是他们在其他宗教里面，如果他们已经接受这个圣洁的一个洗礼的话呢，他们不可以碰到污秽的东西。 Kalau mereka kesentuh orang lain, mereka jadi kotor lagi, mereka harus ritual lagi. 如果他们清洗之后，再碰到肮脏的东西，他们还要再重洗一遍。 Tetapi di dalam Kristus semuanya terbalik 180 derajat. 但是在基督里面就180度的转变。 Kehadiran Allah yang sempurna di tengah tempat yang kotor dan hina justru untuk menyucikan tempat itu. 圣洁的耶稣来到肮脏污秽的地方，就是来洁净那个地方。 Nah, saudara-saudara, kita akan lihat 3 aplikasi dari kebenaran ini. 我们来看3个实践的方法。 Aplikasi yang pertama, saudara, maka kita semua harus belajar mengenali kehadiran Kristus di segala tempat dan keadaan. 第一，我们要晓得主耶稣基督是出现在何处，就是说主耶稣在每一个地方都出现。 Saudara-saudara, kalau misalnya saudara diberikan pertanyaan gitu ya. 如果我问大家一个问题， Di mana saja tempat Allah hadir? 就是上帝出现在哪里呢？ Saya yakin pasti jawaban spontan saudara adalah gereja gitu ya. 大家第一个反应，第一是在教会， Atau mungkin ada yang menjawab, di rumah saya. 或者你回答在我家中， Karena kami adalah keluarga Kristen, di rumah kami ada salib misalnya. 因为我是基督徒的家庭，我家里有十字架。 Tetapi saudara akan kaget kalau menyadari bahwa Yesus itu hadir di mana-mana. 其实耶稣是无处不在的， Bahkan dia bisa hadir di tempat yang kita tidak pernah duga, tidak pernah sangka. 耶稣甚至就是出现在我们意想不到的地方。 Allah bisa hadir di tempat yang kita anggap tidak layak buat dia. 我们认为不配，就是他出现在那个地方是不配的，但是他确实在那个地方。 Dan itulah teologi palungan yang saudara harus pegang seumur hidup. 那你们要抓住的就是马槽里的这个一个理论。 Yesus lahir di palungan menyadarkan kita bahwa Yesus juga bisa hadir di tempat-tempat yang kita anggap tidak pantas bagi Allah. 耶稣诞生在马槽里，提醒了我们，他可以出现在任何我们意想不到的地方。 Yesus bisa hadir di rumah sakit. 耶稣出现在医院的病房里， Yesus bisa hadir di pasar yang penuh dengan sampah. 耶稣也出现在就是有垃圾堆的巴萨里， Yesus bisa hadir di kantor yang hiruk pikuk. 也可以出现在一个乱套的一个办公室， Yesus bisa hadir di jalan raya yang penuh dengan kemacetan. 也可以出现在一个繁忙堵车的街上。 Maka jangan sampai kita seperti Yakub 我们不要像雅各一样， yang ketika dia sudah bangun dari tidurnya, 当他醒过来的时候 di，dalam Kejadian pasal 28, 就在创世纪28章， Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 雅各说：“耶和华真在这里，我竟不知道。” Saudara, saya ingin mengajak kita melihat 2 karya seni yang menarik ini. 请大家看这2个画面。 Yang pertama adalah lukisan dari seorang pelukis Filipina, Joy Velasco. 第一个绘画呢，就是来自菲律宾的一个画家 Joey Velasco。 Kalau kita lihat figur yang di tengah, tentu kita bisa langsung menebak dia adalah Yesus. 中间的那一位就是主耶稣。 Tetapi yang menarik adalah figur-figur di samping Tuhan Yesus. 有趣的就是耶稣旁边的一些小孩子。 Tuhan Yesus sedang makan bersama anak-anak jalanan. 主耶稣正与这些贫民窟的孩子一起用餐。 Mereka adalah anak-anak yang lahir di tempat paling kumuh di Filipina. 他们在菲律宾的一个贫民窟那边出生。 Bahkan kalau saudara lihat anak yang duduk paling kanan itu sedang memegang sebuah tas mewah. 我们看耶稣右侧的一个小孩子，他手上抓着一个名牌的包包。 Maka kita langsung menyimpulkan dia adalah seorang pencuri, pencolong, saudara. 那么我们就可以推断，那小孩子是一个小偷。 Dan anak yang paling bawah dia makan, dia mengais-ngais dari bekas sampah.
就是在桌子下面的那个小孩子正在吃垃圾堆的食物。 Saudara, lukisan ini menabrak semua anggapan kita tentang Allah. 就是这个画面，就是完全改变了我们对主耶稣我们印象中的主耶稣。 Allah tidak hanya hadir di tempat-tempat yang bersih dan steril seperti gereja. 主耶稣不仅就是在教会里面出现， Allah hadir di kolong jembatan dan di tempat pembuangan sampah. 主耶稣也在垃圾堆或者是个桥底下出现。 Karya seni kedua saudara adalah sebuah karya seni fotografi dari David LaChapelle. 第二个这个绘画呢，就是来自 David LaChapelle 的一个画。 Lagi-lagi kita bisa menemukan figur tengah adalah Yesus, bukan? 中间的那就是主耶稣。 Ya, saya suka sekali rambutnya panjang ini ya, swag ya, saudara-saudara ya. 我喜欢耶稣他的长发。 Tetapi saudara lihat siapa yang sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol, sedang bersama dengan Yesus. 那么你们看与耶稣一起对话的、聊天的到底是谁呢？ Yesus sedang hadir di dalam markas gangster di Amerika Serikat. 耶稣在美国的一个土匪的一个巢里面， Di meja itu ada minuman keras. 桌面上有这个酒， Ada gangster-gangster di sebelah-sebelahnya. 有很多这个土匪在他的。 Kalau saudara anggap karya seni ini sebuah penghinaan kepada Allah, 如果你认为这两个绘画是一个对上帝的侮辱， maka saudara sudah lupa dengan teologi palungan. 那么你们肯定忘了马槽里那个理论。 Saudara menjadi orang Kristen yang hidupnya di dalam kotak, di dalam gelembung. 我们是一个活在一个舒适圈里面的基督徒。 Maka izinkan saya mengubah pertanyaan dari judul kita. 让我改变我们今天的这个主题。 Pertanyaannya bukan lagi adakah tempat baginya, 问题不再是你有为他预备地方吗？ tetapi di manakah tempatnya? 而是他的地方在哪里？ Ini bukan soal apakah masih ada ruang buat Tuhan, 并不是说可以有主耶稣的一席之地， tetapi di mana Yesus memilih untuk hadir. 而是主耶稣选择在哪里出现。 Yesus hadir di rumah duka. 主耶稣出现在殡仪馆， Yesus hadir di lorong-lorong penderitaan. 主耶稣也出现在一个流泪满面的空间。 Yesus hadir di antara orang-orang yang terlupakan. 耶稣出现在一个被遗忘的人。 Maka jangan jadi orang Kristen yang jago kandang. 不要成为一个只会在就是一个很舒适环境里面服侍的人。 Jangan jadi orang Kristen yang hanya beredar di dalam gereja. 不只是在教会里面动工。 Kenali di mana Yesus hadir di luar gereja. 你们要意识到主耶稣在教会以外到底出现在哪里。 Dan disinilah saya ajak saudara lihat aplikasi yang kedua. 我们一起看第二个这个方法。 Kita bukan hanya mengenali di mana Yesus hadir sekarang, tetapi kita juga terpanggil untuk hadir di mana Kristus hadir. 我们不只到意识到主耶稣到底出现在哪里、存在哪里，而是我们就是要按照他的呼召，我们随他去。 Bahkan Kristus mau memakai kita sebagai bukti kehadirannya yang menerima, mengasihi, dan mengampuni. 我们要借着他来借着我们来彰显他的爱、包容与宽恕。 Bukankah Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku pun mengutus engkau. 耶稣岂不是说了父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们？ Maka pertanyaannya saudara-saudara, bukan lagi adakah tempat baginya, 问题不在可有他一席之地， tapi maukah engkau dan saya ke tempat itu? 而是你愿意到他那里去吗？ Tempat orang-orang menyebalkan di sana. 就是那里有就是不讨人喜悦的人， Tempat di mana banyak air mata. 那里有很多泪水的地方， Tempat di mana jiwa-jiwa itu haus akan Tuhan. 就是那里有可饥可慕义的灵魂。 Saudara, ada seorang pendeta di Amerika Serikat 在美国有一位牧师， bernama pendeta Craig Gross. 名叫Craig Gross。
Dia mendirikan sebuah pelayanan. 他就是创立了一个服饰的一个中平台。 Pelayanannya diberi nama Triple X Church, XXX Church. 他的一个组织的一个团队呢，就是所谓的这个3级的一个教会。 Nah, saudara kalau dengar kata XXX, 如果你们看到这个三叉的一个这个字呢， itu sebetulnya adalah simbol dari pornografi atau industri film dewasa. 那就是成人电影的一个编号。 Dan kita bingung kenapa gerejanya disebut XXX Church. 为什么他的教会被取名为3个叉的教会呢？ Ternyata memang pendeta Craig Gross ini terpanggil untuk melayani mereka-mereka yang bekerja di industri film dewasa atau pornografi. 因为这位牧师被神呼召，就是来服侍那些在成人电影里面的一个灵魂。 Setiap tahun saudara-saudara dia rutin mendirikan booth atau tempat di dalam pameran industri film dewasa yang terbesar di Amerika Serikat. 他就是每年参加美国成人电影的展位，他就是有一个展位在那里。 Ketika booth yang lain di dalam pameran itu mempromosikan materi-materi pornografi. 当其他的这个展位就是在展示他们就是关于这个色情的一些工具道具。 Booth-nya membagikan Alkitab kepada setiap pengunjung dan juga peserta pameran. 他的展位却就是在分发这些来参展或者是来观展的人士。 Dan dia sengaja saudara bikin cover yang sangat unik sekali dari Alkitab itu, Alkitab Perjanjian Baru. 他分发的就是新约圣经，而且圣经的封面就是有一个字条。 Dan saya pernah beli Alkitabnya. 我曾经买了那本圣经， Bukan berarti saya pernah ke pameran itu saudara-saudara ya. 并不是我到那边去观展。 Tapi pendeta Craig Gross pernah berkunjung ke sekolah di mana saya dulu kuliah di Amerika Serikat. 因为当时我在美国念书，所以呢，这位牧师来到我的这个学校。 Saudara, di cover Alkitabnya itu ditulis Jesus loves porn stars. 在圣经的封面写的就是耶稣爱色情明星， Yesus mencintai bintang-bintang film dewasa. 就是耶稣爱那个成人电影的明星。 Sekali lagi kalau saudara mendengar ini lalu saudara mengernyitkan dahi. 如果你们听到这个消息的话，你们就会可能会 Dan 很 saudara, 震撼。 dan saudara mulai mengatakan khotbah hari ini kok wah menghina Tuhan. 你们会认为是不是今天的正道好像在侮辱上帝？ Maaf saya harus katakan saudara yang tidak mengerti teologi palungan. 那我就会告诉大家，你们并不了解马槽的这个理论。 Aplikasi yang ketiga yang terakhir. 第3个实践， Dan yang terakhir saudara-saudara, mari ingatlah selalu. Kita semua hanyalah palungan. 我们要时刻谨记，我们只不过是个马槽。 Saudara dan saya bukan ruangan utama dari sebuah rumah pribadi. 你和我并不是一个私宅里面的大厅， Yang bersih dan layak untuk ditinggali. 就是很干净、可居住的地方。 Saudara dan saya lebih tepat digambarkan seperti palungan itu. 你和我就是可以形容为马槽里，我们是耶稣的那个马槽。 Palungan yang benar saudara-saudara itu kotor, bau. 真正的马槽就是很就是污秽不堪的，很臭的。 Dan buat orang Yahudi palungan itu najis. 对于犹太人来说，那是污秽的一个地方。 Karena itu adalah tempat hewan makan, tempat hewan tinggal juga dekat situ. 因为那是畜生住的地方，而且他们吃也是在那里。 Maka saudara bayangkan palungan itu banyak bercak-bercak, kotoran hewan, ada air liur hewan juga tumpah di situ. 那些有动物的唾液，也有他们吃喝拉撒的一个地方，很脏的。 Palungan bukan benda yang istimewa.
它并不是一个不起眼的一个东西， Tetapi bayi Yesus dibaringkan di situ. 但是耶稣小婴孩却躺在那里， Dari wadah makan hewan yang kotor dan kasar 就是一个动物粮食粗糙的一个器皿， menjadi altar kasih. 成了爱的祭坛。 Demikian juga hidupku dan hidupmu. 那你我的生活也是如此。 Saudara, jangan pernah mengira hidupmu itu baik-baik saja di hadapan Tuhan. 你不要认为你的生活在神的眼里是好好的， Setiap kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kata surat Roma. 我们已经亏欠了上帝的荣耀。 Kita adalah orang-orang yang bobrok, yang rusak, yang berdosa. 我们是败坏的罪人。 Tetapi kabar baiknya adalah 那好的消息就是， hidupmu akan penuh makna, tujuan dan pengharapan selama Kristus benar-benar hadir di dalamnya. 你的人生就是要充满荣耀。如果耶稣住在你里面， Maka pertanyaan refleksi yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara. 那么最后我要告诉大家的， Ya, boleh tolong diklik. Slide yang terakhir. 最后一个屏幕， Pertanyaannya bukan lagi adakah tempat baginya. 问题不是可有他一席之地， Ya, bisa? Klik. Oh, mungkin lagi ini ya, lagi macet. Ya. Pertanyaannya adalah, dirikukah tempatnya? 问题是我可是他的住所。 Natal bukan sebuah kisah yang membeku di 2000 tahun lalu. 圣诞节不仅是2000年前的一个故事， Tetapi Natal juga menggemakan pertanyaan yang sama sampai sekarang. 就是至今圣诞节的那个问题仍然存在。 Adakah tempat baginya di dalam hidupmu dan hidupku? 你我的生活当中可有他的一席之地， Di dalam hatimu. 就是在主里面。 Yesus tidak mencari tempat yang bersih dan sempurna sekali lagi. 主耶稣并不要求完美圣洁的地方， Dia hanya mencari hati yang bersedia untuk ditinggali. 他要找的是一颗愿意接受他的心。 Walaupun hati itu berdebu dan sempit seperti hati kita. 虽然那颗心是充满尘灰，空间也是狭窄的，就像我们一样。 Meskipun hati itu penuh dengan luka, duka, dan trauma. 就算那颗心是充满的，就是悲伤和这个不好的， Walaupun hati itu penuh dengan kemarahan dan kepahitan. 充满愤怒和苦毒。 Kalau Yesus pernah hadir di dalam sebuah palungan yang kotor, dia juga bisa hadir di dalam hati kita. 既然耶稣已经诞生在肮脏污秽的马槽里，那么他也可以进入到我们肮脏那个污秽的心。 Dan setiap hati yang mau menerima dia, 每一颗愿意接受他的心， sekecil apapun itu, 虽然多么的渺小， sejelek apapun itu, 哪怕是多么的丑陋， sehina apapun itu, 多么的卑微， maka hidupmu akan menjadi Bethlehem yang baru. 那你的生命将会成为新的伯利恒， Tempat Allah menyatakan kasih-Nya. 是主耶稣彰显他的爱的一个地方。 Mari sama-sama kita berdoa. 我们同心祷告。 Biarlah di dalam masa penantian Natal ini ya Tuhan, 在我们等候圣诞节的时期， kami benar-benar terus disadarkan bahwa Engkau Allah yang sempurna selalu mau hadir di tempat yang tidak sempurna. 时时刻刻提醒我们，完美的上帝愿意出现在一个不完美的地方。 Engkau Allah yang suci tetap mengasihi dan mengunjungi orang-orang yang berdosa. 你是圣洁的主，但是你愿意来到肮脏污秽的罪人里。 Maka jadikan kami seperti Engkau ya Kristus. 主啊，求你让我们学习你， Kami menjadi Kristus kecil. 成为一个小小的基督。 Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. 主啊，感谢你的话语， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati.